الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كيفية ولا جهة ولا مكان له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali, ikhlaskan hati kita menghadiri majlis ilmu hanya semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan jah, bukan apa-apa riya ataupun maqasid selain daripada mencari redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan membaca kitab Mukhtasar Madhab Imam Syafi'i. Kita sudah sampai hari ini pada muka surat yang ke-5, ya? Muka surat yang ke-5. Tapi sebelum kita baca, kita nyatakan beberapa jawapan kepada beberapa soalan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga. Ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyah والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan diharamkan kepada kamu, diharamkan kepada kita semua akan bangkai binatang yang mana sama ada binatang itu adalah binatang daripada jenis al-an'am yang boleh dimakan jika disembelih dengan cara yang betul, ataupun binatang itu adalah daripada jenis yang memang asalnya tidak boleh dimakan. Diharamkan kepada kita makan maitah. Maitah ni maknanya bangkai. Mana-mana lembu, mana-mana kambing, mana-mana kerbau, jika mana dimatikan tanpa menggunakan cara yang diizinkan oleh syarak, maka dipanggil sebagai bangkai, walaupun dia daripada jenis yang asalnya kalau disembelih cara betul boleh makan, ya. Tapi kalau tidak disembelih dengan cara yang betul, maka dipanggil maitah, iaitu bangkai. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga darah. Makan darah hukumnya adalah haram kecuali as-samak wal jarad, kecuali darah yang ada al-kabid, yang hati itu adalah gumpal daripada darah, itu dibolehkan, dikecualikan. Tapi darah secara umumnya tidak boleh dimakan. Kemudian lahmu khinzir, daging khinzir, daging babi diharamkan di dalam Islam. Dan apa yang disembelih wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih tetapi disebut bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat dunia sekarang ini, manusia itu terbentuk daripada pemakanan. Bila cara makan itu, benda yang kita ambil, bahan yang kita ambil itu adalah bahan yang dilarang di dalam Islam, maka dia ada kesan di dalam hati kita. Mesti dia ada kesan punya.
Sebab itulah Sayyiduna Abu Bakar terkenal dengan satu kisah anak dia makan satu biji daripada satu biji bahagian buah apple. Lalu ditanya, engkau dapat apple ni daripada mana? Dia kata, tak tahu, tapi adalah orang bagi, tak kenal. Maka dia keluarkan apple tersebut. Itu dipanggil sebagai warak, bimbang masuk makanan yang haram di dalam tubuh badan kita. Fannaru aula bih. Barang siapa yang man nabata lahmuhu bil haram fannaru aula bih. Ini Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Barang siapa yang tubuh badan dia dibesarkan dengan benda yang haram, maka nerakalah bagi dia. Jadi kita lihat pada zaman mutaakhir ini hukum daging, hukum daging yang diambil daripada luar negara, yang dieksport daripada luar negara. Ulama mengatakan bahawa jika kita dihidangkan kepada kita daging, kita berhak bertanya kepada orang yang hidang pada kita tu sekiranya kita ragu. Contohnya lah, kita pergi ke luar negara, habis COVID-19, boleh pergi ke Australia. Pergi ke Australia nak makan, dekat restoran ada dihidangkan daging. Apa yang bentuk daging? Jadi kita tanya, kita ada hak untuk tanya, ni daging ni halal ke di sisi Islam ataupun macam mana? Kita ada hak untuk tanya. Dan sepatutnya kita tanya. Kerana di dalam Islam, al-amru fil luhum ashaddu min ghairihi. Hukum berkaitan dengan daging lebih berat dan tegas berbanding dengan selain daripada daging. Maksudnya begini, mudah faham. Kalau kita pergi dekat mana-mana kedai, luar negara lah senang. Negara kita ni dia ada cok halal tu kan. Ataupun negara kita sendiri, kita nak beli coklat contohnya. Kita nak beli coklat. Kemudian coklat itu dibuat daripada coklat, bukan daripada daging. Bukan daging, kita tak beli daging, kita beli coklat. Ataupun cheese. Kita tak tahu cheese ni, keju ni, dia halal ke haram. Kita tak tahu. Jadi kita, dalam diri kita ada dipanggil syak, mashkuk. Kita ragu-ragu benda tu. Hukum ragu-ragu pada benda yang selain daripada daging untuk pemakanan lah ni, ya. Hukum ragu-ragu pada benda yang selain daripada daging lebih ringan daripada daging. Sebab apa? Kalau ragu pada daging halal ataupun haram, dan kita tak dapat jawapan dia halal ke haram, maka hukum dia menjadi haram pada daging. Tapi kalau pada selain daripada daging, keju ke susu ke, ustaz, ni macam mana keju dekat dalam kedai ni boleh minum tak? Susu lah kat yang jual kat kedai ni boleh minum tak? Boleh, tidak ada masalah. Kalau kita ragu, kita boleh minum. Tetapi seeloknya kita sebagai warak orang Islam, kita tanyalah ada halal ke ataupun tidak. Kita lihat sekarang, ini saya tak cakap hukum tentang isu, kita tengok ada beberapa perkara yang berlaku baru-baru ini, yang mana 3 juta tuan-tuan, 3 juta kotak daging yang import daripada luar, dimasukkan daripada luar, dan disemak tentang halalnya. Rupa-rupanya kartel ni maknanya ada grup kumpulan, dia buat reka cop halal daripada sebuah negara yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bahagian halal, bahawa cop daripada negara tersebut halal. Okey, cara dia masukkan, ini dalam berita, berita hari ni, dia masukkan daging itu ke Malaysia, tak ada lambang apa halal, kita tak tahu halal tak halal ke, haram ke benda. Kemudian dekat Malaysia ni dicop halal negara Brazil, cop halal negara Australia, cop halal negara China, halal dicop dah ni di Malaysia, di Johor. Lalu custom pun buat rampasan bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Rupanya mereka telah beroperasi kartel daging haram, ditukar secara palsu dan tipu, letak sijil halal, dan ditangkap cop-cop tu ada semua.
Rupanya setelah beroperasi kartel daging haram ditukar menjadi halal secara palsu ni dah 40 tahun di Malaysia. Ini berita bukan saya cakap ni, 40 tahun. Subhanallah. 40 tahun. Kita, Allahu Akbar, kita tak nak cakap apa lah kan. 40 tahun tuan-tuan baca berita custom keluar, Jabatan Agama Islam Johor keluar. Johor tahun ni macam-macam cerita ya. Nanti kita akan sebut beberapa perkara, bukan kita cakap negeri, tidak, tapi macam-macam peristiwa berlaku zaman Covid ni ya. Jadi kita nak tahu juga apa hukum makan daging yang kita ragu. Ini penting, ini berkaitan dengan kita bagi makan pada anak. Kita solat, kita puasa, tiba-tiba buka puasa, sudah daging import daripada luar yang cop halalnya dipalsukan. Ini disebut oleh Exco Agama Negeri Johor. Semalam saya baca berita. Ada dalam 2 minggu lepas mereka rampas. 2 tahun yang lalu 2018 di Johor juga custom yang sama, mereka rampas lebih kurang 4 kontena daging kambing dan lembu dicampur dengan daging babi. Ini keluar berita juga, bukan saya cakap dicampur dengan daging babi. Tuan-tuan, apa masalah sekarang ni? Kenapa akhlak anak-anak kita ni kadang-kadang sebahagian kecil lah, bukan semua, tak boleh nak bela? Sebab apa? Subhanallah, kita bimbang-bimbang je kalau ada kesan daripada pemakanan ni. Kita memang kadang-kadang ambil daging import daripada luar. Dan yang ditangkap baru ni, yang terbaru ni adalah daging daripada Brazil. Brazil ni bukan negara Islam. Brazil negara yang terkenal dengan mafia. Terkenal Brazil. Jangan ingat Brazil ni Ronaldo je. Kita ingat pemain bola je Brazil ni. Bukan. Daripada Argentina, kemudian daripada New Zealand, kemudian daripada Australia, kemudian daripada China. Semua daripada negara-negara yang bukan Islam. Okey, ulama kata kalau daging itu daripada negara yang bukan Islam, kita kena pastikan halal ataupun tidak halal. Halal baru makan. Tapi kalau daging itu daripada negara Islam, contohlah daging lembu daripada Saudi ataupun daripada negara Bahrain, negara Islam, ataupun daripada contohnya daripada Syria ataupun Palestin yang berkawasan negara Islam, kalau ada negara Mesir contohnya, itu negara Islam. Negara Turki 90% orang Islam, Mesir 90% orang Islam. Kalau daging daripada negara-negara Islam ni, kita tak perlu tanya dah. Tak perlulah tanya. Tapi kalau nak tanya boleh, tak ada masalah. Sebab hak kita, kita yang nak makan kan, kita nak beli benda tu. Dan bayangkanlah 40 tahun ni terbongkar tadi, 40 tahun daging itu telah dipalsukan daripada cop halal itu, daripada yang haram kepada halal. Kita doa ada cop halal ni, halal dia etirah dia jakin ni. Kita pakai hujah, rupanya kat sana dia tipu. Subhanallah. Apa nak jadi tuan-tuan? Kaji, cuma kaji. Kita tengok kenyataan berita baru-baru ni yang terbaru, disebut bahawa ada unsur rasuah. Ada pegawai, kita tak sebutlah daripada jabatan mana, rasuah. Bila ada unsur rasuah ni tuan-tuan, habis. Dia membuka segala pintu maksiat-maksiat yang lain. Rasuah ni. Jadi kita nak bincang secara ilmiah, bukan pasal isu, tapi kita nak bersebut apa hukum kita makan daging yang diimport daripada luar ni. Di dalam kitab hadis sahih Muslim, an Adi bin Ibni Hatim qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sayd qala idza ramaita sahmaka fadhkur ismallah fa in wajadtahu qad qutila fakul in illa an tajidahu qad waqa'a fil ma' fa innaka la tadri al ma'u qatalahu aw sahmuka. Okey, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Muslim, hadis sahih, bahawa sahabat Nabi bertanya tentang binatang yang diambil, yang didapati daripada buruan. Binatang buruan, rusa lah contohnya. Rusa tu kita baling ataupun kita panah dia, ataupun pakai lembing, akan benda yang tajam ya. Kemudian masa kita baling dia pakai benda yang tajam, dia ada hukum khas ini pada memburu. Tapi saya nak point saya akan sebut nanti apa dia saya nak sebut.
Iaitu bila baling dengan lembing contohnya ataupun anak panah, kena, tapi sebelum tu sebut nama Allah, fadhkurismallah, sebut nama Allah, itu yang terbaik. Kalau kamu dapati buruan kamu tu, rusa kamu tadi telah mati, buru tengok dapat mati, oh kena, kata suka kena, maka fakul, boleh makan. Illa an tajidahu qad waqa'a fil ma', kecuali kalau kamu dapati kamu buru binatang rusa tu tadi, tengok-tengok, dia cari-cari, tengok mati dekat dalam air. Tengok dia mati dekat dalam air. Fa innaka la tadri ma'u qatalahu aw sahmuka, maka kamu tak tahu yang mematikan dia itu apa, senjata buruan kamu itu ke yang boleh makan kalau disebabkan itu ataupun disebabkan air. Maknanya kalau kita tak tahu, maka kita tak tahu, Nabi kata jangan. Kalau kita ragu-ragu, kita jangan makan daging itu. Nah, ini nak pula daging yang datang daripada luar negara. Kalau daripada negara Islam, okey. Manakala hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu kumpulan datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ada satu grup ni, dia orang ni baru masuk Islam." Perkataan dia baru masuk Islam. Mereka bawa hidangan kepada kami daging. Bawa kepada kami daging. La nadri adzakaru smallahi alaihi am la. Kami tak tahu masa dia orang ni sembelih tu disebut nama Allah ke tak. Okey. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Mereka datang nak tanya pada Rasulullah, ada orang bagi dia orang daging. Orang Islam. Orang Islam bagi daging. Tapi kami tak tahu masa disembelih tu dia sebut nama Allah ke tidak. Apa jawapan Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sammu antumullah wa kuluh." Kamu nak makan tu sebut bismillah, makanlah. Kamu nak makan, sebut bismillah, kemudian makan, tidak ada masalah. Okey. Hadis ini menceritakan tentang orang Islam yang sembelih. Okey. Yang baru masuk Islam. Orang Islam dia dah masuk Islam, kemudian dia sembelih binatang, kemudian mungkin sembelih lembu ke apa, kita tak tahu, kemudian dia hidang pada orang, para sahabat. Jadi mereka ini adalah orang Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, baca bismillah kita yang nak makan ni. Bererti bahawa dalam hal ini yang sembelih lembu tu tadi, binatang tu tadi adalah orang Islam, dan yang membawa dagingnya adalah orang Islam. Yang kita ni, isu kita ni adalah yang bawa daging tu orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Jadi berbeza. Sebab ada orang kata, "Alah ustaz, tak payahlah syadid sangat, tak payahlah tekan-tekan sangat bab daging." Jangan. Nabi SAW bersabda, siapa yang tubuh badannya disebabkan membesar dengan daging yang haram, neraka aula bihi, masuk neraka lah dia, lebih layak. Ini berarti bahawa isu ini serius, ya. Kemudian kita lihat pula apa kata para ulama. Ibnu Rajab, seorang ulama yang terkenal, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, meriwayatkan daripada Abdul Razak dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Lamma nazala minal muslimina bi Faris." Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari orang Islam pergi ke bumi Parsi. Parsi ni sebelah Iran, Uzbekistan, Kyrgyzstan macam itulah, yang stan itulah. Bukan syaitan juga. Maka dia orang pergi dekat negara Parsi itu. Kemudian mereka membeli daging. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu nak beli daging dekat negara Parsi, sebab negara Parsi ni terkenal dengan orang-orang yang beragama Majusi, maka tanyalah, tanyalah, fasaluhu in kana dhabihatu yahudi atau nasrani, kalaulah yang sembelih binatang daging tu tadi adalah orang Yahudi
ataupun Kristian, maka boleh makan. Kita dibenarkan untuk makan penyembelihan binatang yang halal yang disembelih oleh ahli kitab. Boleh. Contohnya tuan-tuan, ni saya yang beritahu pada saya, guru saya juga, iaitu pengerusi Darul Fatwa di Australia, di Sydney. Kambing yang datang daripada Australia biasanya daripada sembelihan orang Yahudi sana. Dan orang Yahudi sana dia sembelih dia potong urat dua urat ni. Urat nafas dan urat makan minum. Dia potong. Dan dia tidak menggunakan apa dia panggil, penembak senapan dekat kepala tu, dia tak guna. Dia sembelih betul-betul. Dia sembelih cara molek je. Kalau kita tengok kat YouTube ada dekat Australia, dia sembelih tu dia gosok-gosok dulu kambing tu, dia manja-manja dulu. Dia kata daging tu akan jadi sedap. Macamlah daging lembu wagyu. Betul wagyu Betul wagyu. Saya tak pernah makan wagyu Macam nama orang Indonesia je wak. Lembu yang termahal. Ini daging yang termahal di dunia. Ini di Jepun. Lembu tu dia jadi sedap tu sebab dia diurut, dimasaj. Lembu tu dimasaj tu jadi mahal. Kalau yang halal lah, boleh makan lah, tidak ada masalah. Tapi harga ni sangat mahal. Satu ekor 30,000. Okey. Jadi bila mana daging itu daripada yang orang Yahudi dan ataupun Nasara, okey boleh makan, dia kata dia. Wa hadha li'anna al-ghalib ala ahli Faris al-Majusi dhabaihuhum muharramah. Kerana negara Parsi ketika itu diselubungi, ramai penduduk dia adalah orang Majusi. Maka sembelihan orang Majusi hukumnya adalah muharramah, hukumnya adalah haram. Jadi tanya, kalau benda tu daripada negara yang bukan Islam, kena tanya, kena pastikan benda tu halal ataupun haram. Tapi kalau tuan-tuan pergi kenduri dekat dalam Malaysia ni, taman-taman kita, tak payahlah tanya tuan rumah tu, daging ni halal ke? Ini sebab dia negara Islam dah. Kan? Ni daging ni sembelih betul ke tadi? Jangan tuan-tuan, siasat kena penyepok kita. Kan? Jadi tak payahlah nak tanya, sebab memang negara Islam tak payah tanya. Memang biasa macam tu. Tapi anda katalah kita nak tanya, tak salah. Cuma eloknya dah negara Islam tak perlu tanya. Yang kena tanyanya bila daripada luar. Macam daging yang berlaku baru ni, ekspor daripada luar tu, import daripada luar, kita kena tanya, kena pastikan halal ataupun haram. Eloknya kalau kita ragu-ragu daging daripada luar ni, tak payahlah makan. Banyak lagi, makanlah benda lain, ikan ke ikan patin kan, lagi sedap. Ikan keli pun boleh. Ikan keli tuan-tuan, kalau diberi makan dengan makanan yang daripada babi ke, perut babi, najis babi ke, memang tak boleh lah. Dia ada fatwa di Malaysia dah, fatwa tak boleh. Tetapi kalau diberi daripada makanan ataupun bahan-bahan yang perut, cuma daripada yang boleh dimakan, contohnya perut ayam kan, di situ kalau dia 3 hari selepas dia beri makan tu, kemudian diambil untuk kita makan dia pula, lepas dia makan kita makan dia pula, maka boleh, tidak ada masalah, sebab dia makan tu benda yang tidak haram. Ikhtalafa al-ulama fi hukmi tasmiyati 'inda dhabhi 'ala 'adati al-aqwal. Ini pandangan disebut bahawa bila kita sembelih, apa hukum kita menyebut bismillah? Kita sembelih binatang tu, kita hukum sebut bismillah itu. Dhahaba al-Hanafiyyatu wal Malikiyyatu wal Hanabilah, mazhab Hanbali, Maliki dan juga Hanafi menyatakan bahawa menyebut bismillah ketika mana menyembelih itu hukumnya adalah wajib. Tetapi kalau tertinggal, terlupa sebut bismillah, di sisi 3 mazhab ni, apa dia? Hanafi, Maliki, Hanbali, terlupa dia sembelih tu, terlupa sebut bismillah. Yang sembelih tu orang Islam, dia terlupa nak sebut bismillah, maka halal daging tu kalau terlupa. Okey, sebab tu jangan syadik sangat, awak tadi tak sebut bismillah, jadi buanglah kambing ni. Kalau nak buang kambing tu yang sembelih tu orang Islam, terlupa sebut bismillah, bagi kat masjid ni kan, memang tidak ada masalah, boleh makan.
Wastadallu ala wujubi biqaulihi, mereka mengatakan wajib menyebut bismillah itu berdalilkan daripada surah Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu fisqun. Jangan kamu makan daripada benda yang tidak disebut nama Allah. Cuma mereka sebut tiga mazhab ni kalau terlupa halal. Yang sembelih tu orang Islam dan terputus urat yang wajib. Okey. Wa dhahaba al-Syafi'iyyah, ini mazhab Syafi'i pula, mazhab kita. Wa huwa riwayatun an Ahmad ila an tasmiyatun sunnah inda dhabhi. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, orang yang sembelih tu kalau dia sebut bismillah, hukum dia apa? Hukum dia adalah sunnah. Sunat saja. Bukan sunat saja tu bukan kita remehkan, tak. Maka maknanya kalau tertinggal tidak menjadi binatang itu haram untuk dimakan. Bahkan boleh, tidak ada masalah. Wastadallu bima rawahu al-Bukhari, dan mazhab Syafi'i berdalilkan dengan apa riwayat Imam Bukhari, anna jariyatan li Ka'b bin Malik tar'a ghanaman lahu bi jubulil ladhi bisuq wa huwa bisal'in fa usibat syatun fa kasarat hajaran fa dhabahathu bihi fa dhakaru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bi aklihi. Ada seorang sahabat, dia ada kambing, kemudian kambing itu cedera, maka dia cepat-cepat sembelihnya dan tak mati lagi kambing tu. Maka dia sembelih, dia tidak menyebut nama Allah, dia tak sebut bismillah, tapi dia orang Islam menggunakan pisau yang tajam, kemudian terputus urat yang syarat putus tu, dua urat tersebut, urat makan dan urat nafas, urat makan dan minum dan nafas. Maka kata Nabi SAW, fa amarahum bi akliha, Nabi kata boleh makan, tidak ada masalah. Ini dalil daripada mazhab Syafi'i bahawa menyebut nama Tuhan ketika mana kita sembelih itu adalah sunnah. Tetapi kalau kita tahu yang menyembelih itu adalah orang Kristian, dan kita tahu pula bahawa masa dia sembelih daging yang itu, kambing yang itu, disebut nama Bismil Masih, dengan nama Masih, dia tak sebut dengan nama Allah, maka tidak boleh makan kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, asalnya hukum makan penyembelihan orang Yahudi dan Nasara adalah dibenarkan di dalam Islam. Tapi dia choice, dia pilihanlah. Kalau kita nak makan boleh, kalau tak nak pun tidak ada masalah. Jadi ringkasan dia, apa kita nak baca kitab lagi ni, iaitu makan daging ni kena berhati-hati. Tuan-tuan, sekarang ni saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Bila mana ada beribu-ribu tan daging masuk sejak yang dia tangkap baru ni 30 juta ringgit harga daging kartel daging haram jadi halal, ditukar tipu jadi halal. Yang 40 tahun tu sebelum tu, Allahu Akbar, baru tahu sekarang. Rasuah punya pasal 40 tahun. Ni yang syarikat tu kata kita dah buat operasi buat macam ni, kerja ni 40 tahun dah. Saya anggaplah dia mungkin tersalah sebut kot, baru 40 jam kot. Moga-moga macam tu. Ni 40 tahun kita dah membesar dah. Sama dengan umur dia. Okey, yang kedua, hukum merayakan perayaan orang kafir. Kita hari ni 22 hari bulan Disember. Saya ingin baca fatwa daripada Mesyuarat Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang kali ke 1 2012. Dia ada satu fatwa Negeri Pahang kita ni tentang hukum menyambut hari kekasih, Valentine Day dipanggil. Saya tak nak bincang pada sambutan hari kekasih tu, saya nak sebut satu benda. Keputusan hukum menyambut hari kekasih adalah haram dan dilarang untuk menyambutnya kerana itu dia, kerana mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Kerana mempunyai kaitan dengan agama. Ini sebab haramnya hari kekasih. Okey, sambutan Merry Christmas, selamat hari Natal mereka sebut. 25 Disember ini. Apa kita orang Islam, apa hukum kita menyambutnya? Ini saya cakap ya.
hukum menyambut hari Natal untuk bagi orang Islam dengan perayaan agama bukan Islam, hukumnya adalah diharamkan oleh semua ulama. Ustaz, kita dengar ada kata boleh tu. Itu bab lain. Yang kata boleh tu bukan bab merayakan, orang Islam merayakan hari Natal. Tak. Itu khilaf ulama kontemporari ni, ulama muasirah, tentang hukum kita menyebut kepada orang bukan Islam selamat hari Natal. Kita sebut pada orang Islam. Itu ada khilaf antara ulama masa kini. Tapi saya peribadi, saya pegang seperti majoriti ulama mengatakan tak boleh juga. Tak boleh. Dia ada sebut selamat hari raya Korban. Masa kita raikan hari raya Korban, tuan-tuan, kita sembelih lembu, kambing semua, ada dia datang? Tak datang. Bahkan bila setiap tahun hari raya Korban, ada je isu yang dibangkitkan oleh orang sana, pihak sana. Kata tak boleh lah apa benda. Ini agama kita. Malaysia adalah agama persekutuan, dia adalah agama Islam. Maka kita menyebarkan agama Islam tidak ada masalah. Jadi ini keputusan dia, fatwa. Cuma saya nak bawa tadi keterangan hujah dia yang disebut oleh fatwa Pahang. Amalan budaya dan hasrat perayaan ini mempunyai unsur-unsur Kristian yang bercanggah dengan Islam. Jadi poin dia adalah satu benda yang dirayakan, kemudian benda itu adalah perayaan agama yang bukan Islam, maka kita ni orang Islam haram merayakannya. Haram merayakan, tak boleh. Kita ada dua Aid. Saya nak sebut Hari Raya Fitri, Hari Raya Korban. Saya nak sebut satu benda ialah orang yang kata boleh kita menyebut Merry Christmas, sama-sama kita orang Islam, selamat hari Natal, sama-sama kita. Saya tak cakap pasal pemimpin-pemimpin yang bercakap kepada umum untuk orang-orang Kristian yang berada di negara kita. Dia nak beramal dengan agama dia, lakum dinukum waliyadin. Okey, itu dia punya amalan. Kemudian pemimpin-pemimpin kita sebut Merry Christmas untuk mereka ke, itu dia pegang satu fatwa. Okey, tak apa. Kita nak sebut satu benda je. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni ikut siapa? Dalam Quran sebut apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah panduan hidup yang paling mulia sekali. Tak perlulah kita kata, oh zaman Nabi dulu mana ada orang Kristian. Tak. Di Madinah ada Yahudi, ada Kristian. Nabi hidup dalam masyarakat majmuk. Soalan dia, letaklah orang yang kata boleh raih perayaan hari Christmas untuk orang Islam ni. Kita tak cakap pasal orang bukan Islam, orang Islam. Yang kata, kita pula kata, saya kata tidak boleh meraihkan perayaan hari Christmas, hari Natal ni untuk orang Islam. Begitu juga menyebut selamat hari Christmas. Ini pandangan kita khilaf lah ni. Kita beza sikit lah dalam hal menyebut selamat hari Christmas, selamat Merry Christmas. Saya kata tak boleh. Kita kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dua alasan. Pertama, kita lihat orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam yang jahil, mereka ni bila datang 25 Disember, dia akan raikan hari Christmas ni macam dia tu Kristian. Dengan dia buat pokoknya, dengan dia beli stokeng warna merah, sangkut sana sangkut sini, dengan dia pakai baju Santa Claus ni, kan? Semua itu adalah amalan yang dilakukan oleh orang Kristian. Kenapa kita nak buat benda tu kalau kita orang Islam? Okey, dia kata tak apa ustaz, kita nak raikan orang bukan Islam. Nak raikan orang bukan Islam, sebutlah seperti mana pandangan yang tadi, yang kedua ni, kata sebutlah Merry Christmas. Tapi saya kata tak boleh, ya. Sebab apa kita kata tak boleh? Dua alasan. Pertama sekali, dipanggil sadduz zara'i, menutup pintu lubang-lubang kesyirikan. Menutup itu. Dan dalam kaedah usul fiqh yang dipegang oleh semua mazhab, sadduz zara'i muqaddamu ala jalbul masalih.
Okey, menutup benda-benda yang buruk lebih diutamakan daripada kita buat satu perkara untuk mendapat manfaat. Azan pula. Macam mana nak tutup? Okey. Faham? Itu kaedah dia. Jadi kita nak tutup pintu daripada orang rasa oh boleh, tak ada masalah sambut Merry Christmas ni. Halal. Dia menghalalkan satu benda yang diharamkan dalam Islam. Ya. Jadi kita tutup benda tu. Kedua, zaman Nabi ada Kristian di Madinah, ada Yahudi, dan ada tarikh 25 Disember. Ada zaman Nabi lagi. Ada tarikh 25 Disember. Ada tak pada 25 Disember Nabi sebut selamat Merry Christmas, selamat Hari Natal? Nabi lebih majmuk daripada kita. Bermaksud waktu yang sama kita kata kita kena buat baik kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi Islam. La yanhaakumu 'anil ladzina, ayat sebut la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak Allah larang bagi orang yang tidak memerangi kamu pada agama dan tidak mengeluarkan kamu daripada tempat kamu untuk kamu buat baik pada dia dan berlaku adil pada dia. Tidak ada masalah. Ini tidak kita kata nak raikan orang, kita nak buat baik pada orang bukan Islam, pada agama Kristian. Waktu dia susah kita tak tolong. Waktu orang bukan Islam tu susah, perlu makan, perlu bantuan, kita tak tolong. Tapi bila sampai hari raya perayaan mereka, kita kita raya. Kita pula sampai dia pun gaul kepala. Weh, aku Kristian, dia Kristian. Aku tak buat macam dia buat. Jadi tuan-tuan, kita lihat qudwah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasan dia tentang merayakan hari Christmas, hari Natal ini di dalam Islam, saya buat kajian, hukumnya adalah haram, dan juga menyebut selamat Merry Christmas sesama kita, bukan kepada orang bukan Islam, itu lain khilaf. Ini sesama kita orang Islam ni, anak-anak ajar selamat, dia ajar pada anak selamat, ucap selamat hari Natal, selamat Merry Christmas. Kenapa nak ajar sama kita? Kita ada Aid kita. Nak pula baru-baru ni orang-orang yang beragama Kristian, pemimpin-pemimpin mereka telah kembalikan lagi penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebelum kita baca kitab, tak baca lagi, hukum kahwin antara orang Islam dan kafir. Nah, ini sekejap saya lajukan ya. Kita lihat baru-baru ini tuan-tuan, ada satu hal berkaitan dengan Islam, iaitu seorang muslimah, orang Malaysia, pergi ke luar negara berkahwin dengan seorang yang dikatakan bukan Muslim tapi beragama lain, Sikh, beragama lain, dikatakan begitu. Saya tidak bicara tentang isu, saya nak baca tentang hukum. Okey. Dalam Islam, pertama sekali kita kena tahu, orang Muslim boleh berkahwin, orang Muslim lelaki boleh berkahwin dengan wanita kitabiah, ahli kitab, Nasara dan juga Yahudi. Tetapi yang asal, bukan yang murtad. Dia dulu agama Buddha kemudian masuk Kristian. Dia dulu agama Sikh kemudian masuk Yahudi. Tak, bukan yang tu. Yang memang asal di ahli kitab. Itu lelaki Muslim boleh kahwin dengan, kalau nak, ya. Berdalilkan daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat kelima, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum, dihalalkan, iaitu wanita-wanita yang baik dia punya zahir je di kalangan ahli kitab. Dalilnya Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, janganlah kamu orang perempuan ataupun wali kepada perempuan tu menikahkan anak perempuan kamu dengan lelaki musyrik. Ini Allah Ta'ala sebut, hatta yu'minu, sehinggalah dia betul-betul beriman.
wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Hamba yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun perangai dia tak berapa baik. Walau a'jabakum, walaupun kita takjub cantiknya, handsomenya lelaki tu tapi dia bukan Islam. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka bukan Islam, berdakwah kepada api neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah, Allah Taala membawa kita kepada syurga. Wal maghfirati biiznih, dan keampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan dijelaskan ayat-ayatnya untuk manusia semoga mereka mengambil peringatan. Surah Al-Baqarah 221. Dalil bahawa tak boleh seorang muslimah berkahwin dengan seorang lelaki yang bukan Islam. Berbeza dengan lelaki Islam, dia tak boleh kahwin dengan mana-mana perempuan yang bukan Islam kecuali ahli kitab sahaja. Itu pun ada syarat-syarat yang ketat. Okey, ini dalil banyak saya nak baca, tapi ringkasannya tuan-tuan, okey, kita di Malaysia ni, saya nak beritahu satu benda di Malaysia ni, iaitu kejahilan sangat meluas, sehingga ada orang anggap tak ada masalah kita kahwin dengan lelaki, kahwinkan anak perempuan kita dengan lelaki yang bukan Islam, sedangkan Allah Ta'ala sendiri haramkan, ijma' ulama' haramkan, Nabi haramkan. Bila tak ada maklumat ini sampai kepada orang awam, maka kita rasa mudah benda tu. Saya tak cakap pasal isu, saya nak cakap pasal umum. Saya tak tahu hal itu orang dah masuk Islam ke tak masuk Islam, wallahu alam, kita tak tahu. Kita nak cakap satu benda je, jaga-jagalah bila kita nak kahwinkan anak perempuan kita dengan seseorang daripada luar, pastikan dia Islam. Itu pertama sekali, mukmin, kemudian jaga salat, seorang yang ahli sunnah wal jamaah, yang kahwin dengan Wahabi pula kan, kahwin dengan Syiah pula, parak kita. Jadi tuan-tuan, sikit ada dalam bagi masa, kita buka muka surat 5, kitab mukhtasar kita. Berkata tuan kitab rahimahullah pada muka surat 5, wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu alla ma'buda bihaqqin illallah al-wahidul ahadu al-awwalul qadimu al-hayyul qayyum ad-daimul khaliqu ar-raziqul alimu al-qadiru fa'alun lima yurid. Yang bermaksud, berkata guru kami Syekhuna Abdullah Al-Harari, dan makna asyhadu, ini syahadah yang pertama, adalah perkataan asyhadu tu, alif, hamzah, shin, ha, dal tu. Asyhadu tu dia merangkumi tiga makna. Pertamanya apa? A'lamu, iaitu aku mengetahui di dalam hati. Kemudian kedua, ia merangkumi makna beriktikad dengan hati, akui, mengetahui dan mengakui, dan memperakui dengan lidah, dengan lisan, bahawa sebenarnya tiada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Itu makna asyhadu, perkataan asyhadu an la ilaha illallah, yang tidak ada sekutu bagi Allah, yang tidak boleh dibelah bahagi. Itu makna al-ahadu, kewujudannya yang tidak ada permulaan, maha hidup, tidak berhajat kepada sesuatu selainnya, maha kekal abadi, maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha mengetahui, maha berkuasa, maha melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Ini makna syahadah yang pertama. Kita bersaksi sungguh-sungguh bahawa Allah adalah Tuhan, Allah adalah ilah. Apa maksud ilah? Ilah maknanya man lahu ilahiyatun ala al-qudratu ala ikhtira', iaitu yang mempunyai sifat ketuhanan. Apa makna mempunyai sifat ketuhanan? Dia mempunyai qudrah, kuasa untuk mencipta sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Itu makna ilah. Dan inilah makna, inilah hanya khusus untuk Allah. Kita tak boleh kata al-ilah selain daripada Allah, tak boleh. Patung, berhala, apa yang disembah selain daripada Allah, kita tak boleh sebut dia sebagai ilah. Tapi kita boleh sebut ilahuhum, apa yang mereka, orang bukan Islam tu, anggap itu sebagai ilah. Bukan kita. Kita hanya anggap bahawa Allah Ta'ala saja adalah ilah.
Kemudian makna al-wahidu, Allah Ta'ala ini satu, wahid, satu. Tapi bila sebut Allah Ta'ala ini satu, bukanlah satu dari segi adat, dari segi bilangan, satu, separuh, satu, dua, tiga, empat, bukan. Tetapi bila kita sebut Allah itu satu, bila kita sebut tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, maknanya apa? Maknanya satu di sini, maknanya iaitu dia tidak boleh dibahagi-bahagikan lagi. Apa maksud tidak boleh dibahagi-bahagikan lagi? Contohnya tuan-tuan, ini cawan. Depan saya ni cawan. Okey. Kalau cawan ni saya pecahkan, dia akan terbahagi kepada dua bahagian. Makhluk gitu juga. Kita ni kalau kita bercerai, tubuh badan kita pecah, contohnya bila kita mati nanti dimakan oleh ulat, tanah, kita manusia, makhluk, semua makhluk ada pecahan-pecahan dia. Tapi Allah, zat dia, dirinya tidak ada pecahan. Dia adalah satu. Satu dengan mana apa? Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, yang tidak boleh dibahagi-bahagikan lagi. Okey. Kemudian al-ahadu. Al-ahadu bukan mana hari Ahad. Ahad ni maknanya apa? Kita tengok kisah macam mana Bilal bin Rabah, bila mana diseksa oleh orang kafir Quraisy di Mekah, diletakkan batu yang berat di padang pasir yang panas di atas dada dia supaya dia menyekutukan Allah, supaya dia anggap Lata wal Uzza itu juga adalah Tuhan, supaya dia syirik kepada Allah. Apa dia sebut? Apa Bilal bin Rabah sebut? Dia sebut ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Apa makna ahadun ahad? Itu maksudnya, iaitu tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Al-awwal, al-azali maknanya al-qadim. Allah Ta'ala ini tidak ada permulaan. Allah Ta'ala maha hidup, tidak seperti hidupnya manusia, kerana manusia hidup dengan darah, roh dan jasad. Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh ataupun darah ataupun jasad. Itu di antara makna syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca sikit, kita habiskan muka surat tu. Tengok kat bawah tu, muka surat 5. Berkata tuan kitab lagi, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala perkara yang dikehendaki oleh Allah pada azali pasti akan terjadi, dan segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azali pasti tidak akan terjadi. Ini tuan-tuan, kita kena iman, kita kena percaya dengan benda ni. Nabi SAW, dia baginda mengajar anak-anak perempuannya kalimah ini, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala tentukan pasti akan berlaku, apa yang Allah Ta'ala tidak tentukan tidak akan berlaku. Kita ni, kita buatlah macam mana pun, semuanya akan berlaku dengan ketentuan Allah. Cuma kita kena beza antara ketentuan Allah dengan perintah Allah. Ini kena tahu beza antara dua ni. Kalau tidak, kita keliru hal ni. Contohnya, saya nak bagi contoh. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Betul kan? Itu memang dalam Quran sebut. Ini arani an azbahak, sembelih engkau. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya Ismail. Okey, perintah tu daripada Allah. Okey, apa yang berlaku? Adakah Nabi Ismail disembelih oleh Ibrahim? Oleh Nabi Ibrahim? Tidak. Ketentuan Allah. Okey, begitu juga Allah Ta'ala perintah kepada Iblis untuk sujud kepada Adam, sujud ihtiram, sujud menghormati, bukan sujud sembahan. Sujud sembahan hanya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Dan kita zaman sekarang tak boleh kita sujud kepada makhluk. Even sujud pada Nabi pun tak boleh. Sujud hanya pada Allah Ta'ala untuk syariat Nabi Muhammad. Okey, masa zaman dulu Allah Ta'ala perintah Iblis, malaikat dan Iblis untuk sujud kepada Adam. Allah Ta'ala perintah Iblis, arahan, perintah. Tapi apa yang berlaku? Ketentuan dia, Iblis tak sujud. Okey, jadi ketentuan dengan perintah daripada Allah Ta'ala ni ada perbezaan, kita kena faham. Allah Ta'ala perintah untuk orang semua masuk Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam semua sekali. Tapi ramai yang tak Islam. 8 bilion, 6 bilion tak Islam penduduk kita dunia. 6 bilion tak Islam. Tak Islam lebih banyak daripada Islam sekarang ni dari segi data.
Kita kena tahu benda tu. Allah Ta'ala perintah semua mesti beriman masuk Islam, tapi ketentuannya berlaku. Dan kita kena tahu bahawa kita ni tak boleh fikir banyak dan persoal tentang ketentuan Allah. Kita kena laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Ya Allah Ta'ala perintah, kita kena buat. Allah Ta'ala suruh cari rezeki untuk bayar nafkah, kena buat. Kalau Allah Ta'ala suruh menuntut ilmu, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim, tuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim, kena buat. Perintah Allah Ta'ala kita kena buat. Okey, berlaku ataupun tidak berlaku, itu hak Allah Ta'ala. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tak boleh tanya apa yang Allah Ta'ala akan tentukan, ya. Kita nak tanya tentang ketentuan Allah Ta'ala tu, jangan. Itu hak Allah, kita tak tahu. Kita tak tahu ketentuan Allah, tapi kita fikir apa yang kita ni akan dipersoalkan di dalam kubur nanti. Jadi kita kena fokus dalam hal tauhid ini. Jangan sampai kita jadi tak buat apa-apa. Sebab kita kata macam Jabariyah, kita kata Allah Ta'ala menentukan segala-galanya, tapi kita lupa untuk laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi dari segi Allah Ta'ala, kita imani macam ni, semua yang Allah Ta'ala tentukan pasti akan berlaku. Yang Allah Ta'ala tak tentukan tidak akan berlaku, walaupun dengan doa. Walaupun dengan doa. Yang dalam hadis sebut la yaruddul qada illa du'a, adalah qada mu'allaq. Doa ini akan boleh lawan qada. Qada ni, qada di sini maknanya qada mu'allaq, yang berada dalam lembaran suhufil malaikah, yang tertera begini: jika si fulan bin si fulan buat baik kepada mak dia, dia akan diluaskan rezeki rumah dia. Okey, apa yang akan berlaku? Indahu umul kitab. Allah Ta'ala ada rahsia je. Rahsia tu kita tak tahu. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Betul tak akan berlaku? Kita tak tahu. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Okey, bawah dia last sekali, allazi la haula wa la quwwata illa bihi, al-mawsufu bi kulli kamalin yaliqu bihi, al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Tidak ada daya bagi hamba untuk meninggalkan kemungkaran kecuali dengan pemeliharaannya, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Dialah Allah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan pada haknya. Okey, kita selalu sebut perkataan ini, dipanggil hauqalah. Hauqalah ni apa? La haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia? Maksudnya adalah kita ni selamat daripada buat maksiat, kan? Kita ni selamat daripada buat maksiat kerana Allah Ta'ala pelihara kita. Itu kita kena tahu. Bukan aku ananiah diri tu, aku yang rajinnya, aku yang hebatnya belajar dulu kat Universiti Azhar, aku yang alim, hafal Quran, baca kitab boleh. Bukan aku. Allah Ta'ala yang pelihara kita ni, tuan-tuan. Kalau kita direzekikan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu, kalau kita direzekikan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan, kalau kita direzekikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan keluarga, baik bahagia semua, itu Allah Ta'ala pelihara kita daripada keburukan. Dan tidak ada kudrat untuk kita buat ketaatan, hadir majlis ilmu, sembahyang berjemaah, tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang susun benda tu. Sebab itu akhir sekali kehidupan ni kita, tuan-tuan, akhir sekali ilallah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Sombong macam mana, alimlah macam mana pun, ada duit banyak mana pun, jutawan macam mana pun, kita semua sekali akan pergi meninggalkan dunia. Kita berasal daripada tanah, kelak kita akan kembali kepada tanah. Ada orang orang Melayu terutamanya lah, bergaduh pasal tanah. Tak tegur puluh-puluh tahun, ada sampai berperang sebab tanah. Last sekali mati, masuk dalam tanah juga. Akhir sekali kita masuk dalam tanah juga. Sebab tu saya selalu kata, kita ni kalau berebutlah tanah, kata berebut ni tanah ni. Ada orang gaduh sebab batu, kan? Ni gaduh sebab tanah. Kita berebut macam mana pun, akhirnya ila turab. Ila turab. Kuburuna tubna wa ma tubna. Ulama kata apa? Kubur kita ni dah sedia dah untuk dibina. Kita tak tahu sekarang ni. Sekarang ni, tuan-tuan, kubur saya, kubur tuan-tuan semua sekali tua muslimat semua, kubur kita dah ke arah nak dibina dah. Ada orang cangkul sekarang ni.
dekat dah, masa tu dah dekat dah, tuan-tuan. Kita boleh mati bila-bila masa saja. Itu baru hari ni tadi dengan COVID-19 ada kat Cedong. Moga tak ada lah kat sini, insya-Allah kan. Kita doa berkat majlis ilmu. Kita buat majlis ilmu ni antaranya kita supaya Allah Taala rafa'kan bala, angkat bala ni daripada kita. Jadi serahlah diri pada Allah Azza wa Jalla, jadilah hamba-Nya yang betul-betul tawaduk. Buat benda baik ini tuan-tuan, tak payah tengok orang kanan, tak perlu tengok orang kiri, kita je buat baik. Jangan terganggu dengan orang lain cakap pada kita begini begitu, jangan. Saya nak hadir majlis ilmu, saya nak semayang berjemaah, saya nak didik anak saya, cakaplah apa saja, saya nak buat baik sebab saya tahu bahawa saya akan mati bila-bila masa saja. Ya. Okey, jadi sampai muka surat yang kelima itu, saya rasa banyak kita kongsi pada hari ini. Kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat majlis ilmu, majlis ini kita buat setiap hari Selasa tuan-tuan. Setiap hari Selasa, pendek sekejap je kita terus sembahyang Isyak. Moga-moga dengan majlis yang kita buat ini dan majlis-majlis hari-hari yang lain, Allah Taala mengampunkan dosa kita, memudahkan urusan kita dan ahli keluarga kita, menjadikan ahli keluarga kita bahagia di akhirat dan di dunia. Kita minta di akhirat tu perjalanan kita yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi kita tutup dengan tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa sikit insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu, ya Allah, yang kami sengajakan, yang kami tersalah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ahli keluarga kami di kalangan mereka qurratu a'yun, yang memberi cahaya pada mata kami. Bukalah hati-hati mereka yang tertutup untuk terus menghadiri majlis ilmu dan salat berjemaah di masjid ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan yang memberi maslahah kepada seluruh umat Islam, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah kami dalam aqidah Islam mengikut fahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqidah ahli sunnati wal jamaah, al-asy'ariyah, al-maturidiyah. Jauhkanlah kami daripada aqidah dan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada landasan Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk terus menerima ilmu darimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.